Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekumpulan akan membentangkan khidmat masyarakat untuk menyiapkan tugasan kedua bagi subjek MPU 2412. Saya Muhammad Syukri bin Ramlan akan menerangkan tentang sejarah kewujudan COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Wabak ini pada mulanya dikesan pada pertengahan bulan Disember 2019 di Bandar Raya Wuhan, Hubei, China dan telah diiktirafkan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 11 Mac 2020. Sehingga 27 Disember 2020, lebih 80.7 juta kes COVID-19 telah dilaporkan di lebih 191 buah negara dan wilayah, mengakibatkan lebih 1.76 juta kematian manakala lebih 57 juta orang telah pulih. Usaha untuk mencegah penyebaran termasuk sekatan perjalanan, kuarantin, pengurungan, penangguhan acara dan pembantalan serta penutupan kemudahan. Kes-kes ini dilaporkan pada awalnya kekal rendah dan sebahagian besarnya terbatas kepada kes-kes yang diimport, sehinggalah kluster tempatan mulai muncul pada bulan Mac 2020. Kluster terbesar tersebut pada ketika itu telah dikaitkan dengan Perhimpunan Agama Jemaah Tabligh yang diadakan di Seri Petaling, Kuala Lumpur pada akhir bulan Februari dan awal bulan Mac, yang membawa kepada kenaikan besar-besaran dalam kes tempatan serta pengeksportan kes ke negara lain, ke negara jiran. Dalam beberapa minggu, Malaysia telah mencatat jumlah kumulatif jangkitan COVID-19 yang disahkan yang terbesar di Asia Tenggara, melepasi 2,000 kes aktif pada akhir bulan Mac, daripada bawah 30 kes pada awal bulan tersebut. Menjelang 16 Mac 2020, virus itu telah dilaporkan di setiap negeri dan wilayah persekutuan negara ini. Desakan demi desakan dalam mengawal wabak untuk mencegah keruntuhan sistem penjagaan kesihatan memaksa pemerintahan mengenakan tindakan yang lebih ketat. Perdana Menteri Malaysia mengumumkan lockdown yang disebut sebagai Perintah Kawalan Pergerakan MCO pada 16 Mac 2020. MCO pertama bermula pada 18 Mac sehingga 31 Mac 2020. Kemudian diteruskan selama 2 minggu lagi MCO kedua sehingga 14 April 2020. Semasa MCO, semua universiti, sekolah, tempat keagamaan dan sektor yang tidak penting ditutup. Perjalanan antara negeri tidak dibenarkan melainkan dengan alasan yang sah. Sekian, terima kasih. Seterusnya, statistik kes COVID-19 di Malaysia. Statistik adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, organisasi, analisis, interpretasi, penyajian data yang sering digunakan pada masalah ilmiah, industri dan sosial. Dalam kehidupan seharian, statistik dapat berperan sebagai penyedia bahan keterangan sumber dari pelbagai hal yang kemudian diolah dan ditafsirkan. Dalam isu COVID-19, data statistik berhubung jumlah kes baharu, kematian dan pulih disampaikan kepada masyarakat supaya peka terhadap perkembangan semasa berhubung COVID-19. Selain itu, dengan graf statistik dapat dipaparkan maklumat berkaitan COVID-19 yang mengikut seluruh negeri di Malaysia dan berdasarkan data rasmi dari Kementerian Kesihatan Malaysia KKM serta agensi media-media. Statistik ini juga dipaparkan dengan menggunakan carta terdiri daripada hari dalam sebulan dan juga 3 elemen berlainan iaitu kes baharu, kes pulih dan kes kematian. Seterusnya, kes pada bulan Januari. Kementerian Kesihatan Malaysia menerima laporan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Tidak Cepat Krisis Kebangsaan CPRC
bahawa kes COVID-19 pada 23 Januari 2020 dapat dikesan dengan 4 kes, iaitu 2 kes di Sabah dan 2 kes di Selangor, di mana kes di Sabah disahkan negatif. Pada 25 Januari 2020, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia mengesahkan 4 kes yang memabitkan 5 warga Cina yang masuk ke Malaysia melalui Johor dari Singapura dan kontak rapat di kuarantin. Kes telah bertambah 3 pada 28 Januari dan 2 pada 30 Januari dalam kontak rapat. Seterusnya, jumlah kes bulan Februari. Kes COVID-19 telah bertambah sebanyak 1 kes pada 4 Februari yang menjadikan jumlah kumulatif kes ialah sebanyak 13 kes. Pada 6 Februari 2020, terdapat pertambahan 2 kes di mana salah seorang daripadanya ialah warga tempatan dan ia telah menjadikan kes pertama jangkitan tempatan. Seterusnya, pada 16 Februari 2020, kes pulih mula meningkat sebanyak 3 orang yang dicatatkan dalam graf di atas. Kerajaan mula mengambil beberapa langkah awal untuk menggantung penerbangan dari Malaysia ke China buat sementara waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Sabrina Aisyah binti Kamarul Zaman dari Seksyen 17, dan ini adalah tugasan kedua kerja khusus COVID-19 bagi subjek MPU 2412. Okey, berikut adalah graf jumlah kes bulan Mac di mana kes pulih dan kematian direkod dari 10 Mac hingga 31 Mac 2020. Pada 31 Mac 2020, terdapat 140 kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 2,766 kes. Seramai 94 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU. Daripada jumlah tersebut, 60 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke Crisis Preparedness and Response Center Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa sehingga kini terdapat pertambahan 6 lagi kes kematian berkaitan COVID-19. Kes kematian ke-38 merupakan perempuan warga negara Malaysia yang berumur 48 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi. Kes kematian ke-39 dan ke-40 merupakan lelaki warga negara Malaysia yang berumur 69 tahun, mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan darah tinggi. Untuk kes kematian ke-41 merupakan lelaki warga Indonesia. Kes kematian ke-42, lelaki warga negara Malaysia berumur 81 tahun dan mempunyai penyakit jantung. Dan kes kematian ke-43 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 73 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan penyakit jantung. Okey, berikut adalah graf untuk jumlah kes bulan April. Okey, pada 2 dan 3 April terdapat sedikit peningkatan drastik bagi kes di negara ini. Masing-masing mencatatkan 208 dan 217 kes. Okey, Ketua Pengarah Kesihatan Nur Hisham Abdullah berkata bahawa peningkatan ini tidak terkait dengan gelombang ketiga. Sebaliknya, berlaku disebabkan oleh pengesanan kes-kes secara aktif di kawasan yang mengalami perintah kawalan pergerakan diperketatkan, pelaksanaan PKP yang lebih ketat. Pada 4 April, Nur Hisham berkata bahawa sebuah kluster baharu telah dikenal pasti, iaitu sebuah kluster yang berasal dari sebuah kes dengan sejarah perjalanan ke Itali, dan pada hari itu 37 kes telah dikenal pasti dengan 5 kematian dalam kluster tersebut. Pada 6 April pula, 2 lagi kluster ditemui, iaitu sebuah perjumpaan gereja di Kuching dengan 83 kes serta 2 kematian dan sebuah majlis perkahwinan di Bandar Baru Bangi dengan 88 kes. Kedua-dua kluster telah mencapai tahap generasi kelima. Satu kluster ditemui di Rembau
dengan 27 kes dan 3 generasi yang berkait dengan perjumpaan tabligh di Kuala Lumpur ditemui pada 8 April. Jumlah kes mencapai lebih 4,000 kes di seluruh negara. Pada 18 April, kes-kes harian di negara telah menunjukkan penurunan apabila mencatatkan kes harian di bawah angka 100. Ketua Pengarah Kesihatan Nur Hisham Abdullah berkata bahawa penurunan ini ialah hasil daripada tindakan kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara. Okey, berikut adalah graf untuk jumlah kes bulan Mei. Pada 1 Mei, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat iaitu pelonggaran syarat-syarat PKP tertentu untuk membuka semula ekonomi negara secara terkawal yang dijadualkan bermula dari 4 Mei. Namun, jumlah kes baru telah naik mendadak sebanyak 122 pada 3 Mei. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID di Malaysia adalah sebanyak 6,298 kes. Pada 4 Mei bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB menjadikan jumlah kes baharu menurun dan jumlah kes paling tinggi dari 4 Mei sehingga 24 Mei adalah sebanyak 78 kes sahaja. Kes baharu pada 25 Mei telah meningkat secara mendadak sebanyak 172 kes disebabkan kluster depot tanaman imigresen DTDI di Sepang, Bukit Jalil dan Semenyih dan lain-lain kluster aktif yang melibatkan bukan warga negara Malaysia. Jumlah kes baru telah berkurang dan telah kembali kepada 2 angka dari 27 Mei hingga 30 Mei. Graf di atas juga menunjukkan jumlah kes pulih secara keseluruhan banyak menunjukkan peningkatan dan jumlah kes pulih tertinggi adalah sebanyak 135 kes pada 6 Mei. Kes kematian pula menunjukkan jumlah purata sebanyak 2 kes sahaja. Statistik kes COVID-19 pada bulan Jun. Pada 3 Jun, lonjakan kes dilaporkan di kalangan warga asing. 55 daripadanya berasal dari Pusat Tahanan Bukit Jalil dan 36 dari kelompok pedas. Pada 6 Jun, Ketua Pengarah mendorong orang untuk memakai topeng muka sebagai tindak balas kepada arahan baru dari Pertubuhan Kesihatan Sedunia yang mendapati bahawa topeng muka membantu mengurangkan jangkitan. Pada 15 Jun, terdapat 32 pendengaran komuniti yang melibatkan orang asing termasuk 14 dari Akademi Imigresen Malaysia di Port Dickson, 15 dari kelompok pedas di Negeri Sembilan dan 2 dari kluster syarikat perkhidmatan pembersihan. Sehingga 18 Jun, 13,149 individu telah diuji dengan 782 ujian positif, 11,564 negatif dan 803 menunggu keputusan. Dari 782 kes positif, 7 adalah rakyat Malaysia dan 775 adalah warga asing. Pada 19 Jun, ketiga pengarah mengesahkan bahawa kumpulan baru yang terdiri daripada 6 kes telah dikesan di Kedurung, Sarawak. Pada 27 Jun, Ketua Pengarah mengesahkan bahawa 61,576 rakyat Malaysia telah kembali dari luar negara dengan 610 ujian positif untuk COVID-19 pada 25 Jun. Semua pemulangan dikenakan tempoh kuarantin 14 hari. Statistik kes COVID-19 pada bulan Julai. Pada 17 Julai, Ketua Pengarah mengesahkan bahawa 4 kelompok baru telah dikenal pasti termasuk seorang warga negara Malaysia yang telah kembali dari Nigeria. Orang asing dari kumpulan profesi yang telah mengunjungi Malaysia, barisan hadapan yang telah dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak dan anak kapal dengan sejarah perjalanan ke Jepun dan Singapura. Pada 18 Julai, Kementerian Kesihatan mengesahkan penemuan kluster baru di Setutung, Sarawak. Kerajaan juga telah memeriksa 218 peniaga kecil termasuk 213 rakyat Malaysia dan 5 orang asing. Pada 24 Julai, Ketua Pengarah juga mengenal pasti 3 kelompok baru, kelompok Elsa, PUI Ramnat dan PUI Al-Khobar. Pada 25 Julai, Ketua Pengarah mengenal pasti 2 kelompok baru di Bukit Tiram dan di sebuah syarikat pembinaan kucing. Pada 30 Julai, Pada 25 Julai, Ketua Pengarah mengenal pasti 2 kelompok baru di Bukit Tiram dan di sebuah syarikat pembinaan kucing.
Pada 30 Julai, Ketua Pengarah mengumumkan penutupan kluster Bukit Bintang dan meminta orang ramai mengikuti prosedur operasi standard SOP semasa perayaan Hari Raya Aidiladha yang diadakan pada hari berikutnya. Statistik kes COVID-19 pada bulan Ogos. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dijadual membuat pengumuman pada hari tersebut berhubung peraturan larangan pergerakan baru untuk menempati peningkatan jumlah kes COVID-19 untuk rekod purata kes baru harian seluruh negara pada bulan Ogos adalah 2,298 kes berbanding purata 12 kes sehari pada Ogos. Ketika itu, Malaysia hampir berjaya membendung penularan tempatan. Gelombang ketiga jangkitan COVID-19 yang bermula pada akhir September 2020 susulan PRN Sabah tidak menunjukkan tanda penurunan walaupun dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB di saat Sabah terus mencatatkan kes baru sebanyak 3 angka. Kawasan Lembah Kalang telah mengatasinya selaku kawasan dengan kes baru tertinggi. Seorang ahli akademik yang meneliti masalah ini berkata peningkatan kes bermula di Selangor dan kemudiannya merebak di seluruh negara selepas kerajaan membenarkan perjalanan antara negeri dan daerah. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin memaklumkan bahawa terdapat 10 kes yang telah pulih COVID-19 pada hari tersebut. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 adalah sebanyak 9,048 kes, iaitu 96.9% daripada jumlah keseluruhan kes sehingga 30 Ogos 2020 pukul 12.30 hari. Terdapat 17 kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 9,334 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 160 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurmashita binti Mazli dari Seksyen 17 ingin membentangkan tentang tugasan kedua kerja khusus COVID-19. Ini adalah jumlah kes bulan September yang anda boleh lihat. Okay. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin memaklumkan bahawa terdapat 54 kes yang telah pulih COVID-19 pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 adalah sebanyak 9,889 kes, 89.6% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 28 September 2020 pukul 12.30 hari, terdapat 115 kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 11,034 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebanyakan COVID-19 adalah 1,011 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan. Ingin dimaklumkan daripada 115 kes baharu yang dilaporkan, 3 kes adalah kes import yang telah mendapat jangkitan luar. Okey, ini adalah merupakan jumlah kes pada bulan Oktober. Ini adalah graf yang telah saya dapatkan daripada sumber internet. Okey. Oktober. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin memaklumkan bahawa pada hari ini Malaysia mencatatkan bilangan kes pulih COVID-19 sebanyak 455 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 adalah 13,717 kes. 64.2% adalah daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 19 Oktober 2020, pukul 12.30 hari, sebanyak 865 kes baru telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 21,363 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 7,456 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan secara keseluruhan sebanyak 154 kes, iaitu 17.8%. Pada hari ini adalah daripada kluster penjara Kepayan, kluster penjara Sebayang Perai, kluster Tembok dan termasuk 4 kes saringan tahanan penjara Tapak. Kes-kes ini sememangnya terasing di dalam penjara dan tidak menjangkiti masyarakat. Saya Sunarani binti Masyiji ingin menerangkan tentang graf statistik COVID-19 pada bulan November 2020.
Pada bulan November 2020, beberapa buah negeri telah dikenakan PKPB dari 9 November hingga 6 Disember 2020 bagi membendung penularan jangkitan virus COVID-19. Walau bagaimanapun, pada 21 November, 6 Disember dan 28 Disember, PKPB ditamatkan untuk kebanyakan negeri kecuali Sabah, Kuala Lumpur, Selangor dan sebahagian Johor. Negeri Sembilan dan Pulau Pinang yang melanjutkan PKPB sehingga 14 Januari 2021. Purata kes baru COVID-19 bulan November 2020 adalah sebanyak 34,149 dan kes tertinggi di bulan November 2020 adalah pada 24 November 2020 dengan sebanyak 2,188. Purata kes pulih pula adalah sebanyak 1,522. Manakala punca kes kematian adalah sebanyak 111. Seterusnya adalah pada bulan Disember 2020. Bulan Disember 2020 telah menunjukkan rekod jumlah kes baru pada Disember dengan kes harian baru tertinggi sepanjang pandemik COVID-19 melanda di negara kita, iaitu sebanyak 2,525 kes. Ini dijadikan jumlah kes aktif positif COVID-19 di Malaysia sebanyak 113,010 kes. Sehingga 31 Disember 2020, terdapat sebanyak 511 kluster baharu pada hari tersebut. Jenis kluster tersebut adalah kluster seruling sebanyak 371 kes, kluster penjara Jalan Harapan sebanyak 285 kes dan kluster teratai sebanyak 115 kes. Lanjutannya adalah pada Januari 2021. Graf tersebut menunjukkan sedikit sahaja kes COVID-19 yang sedang melanda di bulan Januari 2021 kerana ia merupakan tahun yang baru bagi rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Purata kes baru pada minggu pertama di tahun yang baru iaitu Januari 2021 sebanyak 15,455. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu sentiasa mendengar arahan yang diberi oleh KKM atau Perdana Menteri supaya kita boleh mengelak daripada terkena jangkitan COVID-19 dan sentiasa mengikut SOP ketika hendak keluar. Pada hari ini, saya akan membincangkan tentang individu ABITLU yang terlibat dalam membantu frontliners. Latar belakang, ABITLU atau nama sebenar beliau ialah Abid Irawan bin Ibrahim Liu, merupakan pendakwah Cina Islam yang tidak asing lagi di negara kita. ABITLU ialah salah satu individu yang turun padang semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Hal ini berlaku kerana beliau tidak tegar melihat orang tersepit dalam kesusahan disebabkan wabak yang telah melanda dunia. Beliau juga menggunakan wang simpanan sendiri untuk membantu orang yang dibelenggu oleh wabak COVID-19. ABITLU juga telah hampir ke seluruh Malaysia untuk menyalurkan bantuan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan. Beliau juga menubuhkan pertubuhan kasih umat manusia untuk mengumpulkan dana yang akan disumbangkan kepada golongan yang memerlukan. Seterusnya, ini adalah merupakan gambar aktiviti yang telah dilaksanakan oleh ABITLU sendiri, iaitu datang kepada tempat yang diperlukan oleh rakyat dan berikan bantuan. Okey, tarikh hari masa aktiviti. Pada 19 Mac 2020, ABITLU telah memulakan aktiviti khidmat masyarakat bermula dengan memberi bantuan kepada petugas barisan hadapan. Beliau telah menyumbangkan portable aircon untuk Hospital Ampang, Kuala Lumpur apabila membaca tentang mereka terpaksa panas dengan mengenakan personal protective equipment PPE uniform. ABITLU juga telah membeli 4 penghawa dingin untuk Hospital Shah Alam. 21 Mac 2020, ABITLU juga telah membeli Kentucky Fried Chicken KFC untuk petugas barisan hadapan kerana kebanyakan petugas barisan hadapan tidak mempunyai masa yang cukup untuk menikmati makanan maupun membeli makanan di luar kerana mereka telah lelah sehingga lupa untuk mengisi perut, dan ada juga yang terpaksa mengikat perut kerana jumlah pesakit yang disaring terlalu padat dan ramai. ABITLU juga telah menyumbang
pelitup muka kepada restoran dan juga pekerja yang harus bekerja semasa musim Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Seterusnya, sasaran. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan, kebanyakan pekerja buruh telah kehilangan punca pendapatan seharian. Hampir keseluruhan pekerja buruh hilang pendapatan oleh wabak COVID-19. Selain itu, petugas Barisan Hadapan juga menghadapi untuk menangani wabak ini kerana kekurangan peralatan. Oleh itu, sasaran ABITLU lebih fokus kepada golongan yang sukar berpendapatan, petugas Barisan Hadapan dan warga emas yang hilang punca pendapatan disebabkan wabak ini. ABITLU juga telah membantu golongan kawasan luar bandar seperti penggabungan orang asli di Pahang. Beliau juga menubuhkan pertubuhan kasih umat manusia sebagai orang tengah jika ada siapa yang ingin menyumbangkan untuk individu yang terkesan akibat COVID-19 ini. 1.5 jenis sumbangan. Ini adalah merupakan antara sumbangan-sumbangan yang telah diberi kepada perlawanan atau kepada rakyat yang terkesan dengan COVID-19 ini. Antaranya yang pertama, portable account untuk petugas Barisan Hadapan. Kedua, topeng muka untuk pekerja restoran. Alat elektrik untuk golongan warga emas. Lepas tu, dia juga membantu membaiki rumah yang diduduki oleh golongan asnaf. Membeli barangan keperluan untuk golongan asnaf dan B40, sumbangan kepada kuil yang ada di Sungai Pahang, menyalurkan bantuan kepada penduduk Sabah, menyumbangkan 1,200 kotak KFC buat petugas Barisan Hadapan di MIEPS. Okey, rumusan. Setelah meneliti sehingga ke akar ubi, kita boleh merumuskan bahawa ABITLU ni adalah salah seorang individu yang banyak menyumbangkan dan menghulurkan bantuan kepada para petugas Barisan Hadapan dan juga masyarakat yang memerlukan bantuan. Beliau juga membantu masyarakat tanpa mengira agama, jenis kulit dan bangsa. Di samping itu, dengan bantuan yang dihulurkan oleh beliau dapatlah meringankan beban masyarakat yang terjejas semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilangsungkan. Oleh itu, beliau adalah individu yang ringan tulang dan untuk membantu rakyat Malaysia yang ada dalam kesusahan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Individu Datuk Aziz Zaman. Latar belakang, YB Datuk Muhammad Aziz Haji Zaman adalah ahli politik Malaysia dari Ahli Parlimen bagi Sepagar Sabah. Beliau adalah bekas penyandang jawatan sebagai Timbalan Menteri Dalam Negeri. Beliau juga merupakan Ketua Wira bagi Parti Warisan Sabah. Wakil Rakyat Sepagar Datuk Muhammad Aziz Zaman akan menyumbangkan gajinya sebagai Ahli Parlimen pada bulan-bulan seterusnya selagi Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan bagi membantu rakyat di kawasannya yang terjejas sepanjang tempoh itu. Gambar aktiviti. Pada 12 April 2020 yang lalu, Datuk Aziz Zaman telah mengambil kesempatan dengan melawat kawasan perkampungan di pendalaman yang terjejas teruk akibat wabak pandemik COVID-19. Beliau telah menyumbangkan bekalan makanan seperti beras, tepung dan juga keperluan harian untuk kesemua keluarga di situ. Oleh kerana kawasan tersebut merupakan kawasan pendalaman, telah menjadi satu masalah bagi beliau dan pasukan pimpinannya untuk menyalurkan bantuan. Namun, itu tidak mematahkan semangat beliau untuk membantu mereka yang memerlukan. Beliau juga tidak melepaskan peluang sebagai wakil rakyat untuk menyapa dan bertanya khabar penduduk-penduduk di situ. Selain itu, beliau juga menyumbang sedikit wang ringgit dan bekalan tutup muka kerana ia sukar didapati terutama sekali di kawasan tersebut kerana jaraknya yang jauh dari pekan. Datuk Aziz Zaman tidak melepaskan peluang untuk memberikan peringatan kepada semua penduduk tentang pentingnya penjagaan kebersihan dan pematuhan kepada Perintah Kawalan Pergerakan yang telah diarahkan kerajaan. Sasaran. Terdapat beberapa golongan yang terjejas akibat pandemik ini, terutamanya golongan miskin, asnaf, P40 dan golongan berpendapatan rendah. Mereka amat memerlukan bantuan kerana kekangan hidup dan perbelanjaan seharian. Oleh sebab itu, Datuk Aziz Zaman telah membuat keputusan untuk turun padang dan memberikan bantuan sedaya yang boleh terutama kepada rakyat yang amat terjejas dan telah kehilangan punca pendapatan ketika Perintah Kawalan Pergerakan dijalankan. Beliau menyasarkan golongan ini kerana mereka memerlukan bantuan dan perhatian pihak yang berwajib untuk membantu meringankan beban yang dipikul. Jenis sumbangan.
Beliau telah memberikan seluruh gaji sebagai menteri kepada rakyat yang lebih memerlukan. Beliau juga tidak melepaskan peluang untuk turun padang dan memberikan sumbangan baik dari segi mental dan fizikal kepada rakyat. Bantuan diberikan berupa bekalan makanan harian seperti beras, tepung, barangan keperluan dan sejumlah wang tunai sebagai tanda sokongan kepada rakyat semasa pandemik COVID-19. Rumusan. Sebagai rumusan, Datuk Aziz Jamal ini merupakan wakil rakyat yang sangat dihormati dan disegani rakyat kerana kewibawaannya sebagai pemimpin. Beliau telah menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan sentiasa mengambil berat tentang hal-hal berkaitan rakyat, terutamanya semasa negara dilanda wabak COVID-19. Beliau sangat prihatin terhadap rakyat dan sentiasa berusaha untuk meringankan beban rakyat. Seterusnya adalah individu yang telah berkhidmat semasa PKP. Datuk Razwan Radziwin. Datuk Razwan Radzi atau lebih dikenali dengan nama Razwan Radziwin merupakan seorang perakir fashion yang terkenal. Beliau sentiasa dahagakan ilmu fashion dan selalu melakukan sesuatu benda dengan bersungguh-sungguh dalam kejayaan beliau. Beliau berjaya menjadi perakir fashion bertaraf 5 bintang dan menjadikan ia sebagai pilihan kerabat diraja, golongan atas ataupun dipanggil VVIP, golongan atlet dan juga selebriti. Namun yang demikian, dalam krisis menangani COVID-19 yang melanda di seluruh dunia ini, beliau juga merupakan salah seorang individu yang mengambil peluang untuk memberi sumbangan kepada orang yang memerlukan. Dan ini merupakan gambar aktiviti Datuk Razwan Radziwin. Beliau, di gambar pertama, beliau sedang bertungkus lumus untuk menyiapkan pakaian PPE di dalam rumahnya. Dan gambar kedua adalah merupakan gambar fabrik yang digunakan untuk membuat PPE tersebut. Seterusnya gambar ketiga dan keempat adalah gambar beliau mengedarkan baju PPE tersebut. Dan ini merupakan tarikh hari masa aktiviti beliau. Pada 8 Mac 2020 yang lalu, Datuk Razwan Radziwin mengambil inisiatif memulakan projek amal menjahit pakaian perlindungan diri, iaitu yang dipanggil PPE untuk kegunaan jururawat serta petugas barisan hadapan di hospital. Pada 17 April 2020 pada hari Jumaat, beliau telah dibantu oleh Encik Azil dari Koperasi Pengusahawan Kereta Sewa Malaysia Berhad. Dari segi pengangkutan telah berjaya mengedarkan beberapa kotak PPE di Hospital Teluk Intan Perak. Manakala pada 19 April 2020, Datuk Razwan mengedarkan beberapa kotak PPE di Hospital Sultanah Nur Zahira, Kuala Terengganu. Dan ini merupakan sasaran beliau. Sasaran beliau adalah untuk membantu barisan hadapan dengan menjahit dan menghasilkan seragam PPE sendiri bagi mengisi masa lapang. Sasaran utama beliau adalah petugas-petugas hospital. Beliau akan mengedarkan set pakaian PPE kepada petugas-petugas barisan hadapan, terutamanya pihak hospital. Beliau juga akan membantu menyediakan peralatan untuk menyiapkan pakaian PPE bagi sesiapa yang memberi minat untuk melakukan kerja amal bersama-samanya. Jenis sumbangan beliau adalah baju PPE. Baginya, bantuan yang diberikan ialah tidak setimpal jika dibandingkan dengan tugas-tugas barisan hadapan yang berjuang untuk menentang COVID-19. Beliau hanya menjahit bahagian luar PPE iaitu seperti jubah luar, topi, tudung kepala serta 2 jenis penutup kasut pelbagai saiz dari saiz S hingga saiz XL. Rumusannya, secara kesimpulan, kita hendaklah saling membantu antara satu sama lain tanpa mengira pangkat dan kedudukan seperti Datuk Razwan Radziwin yang membuat baju PPE walaupun beliau merupakan seorang perakir fashion yang terkenal. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang khidmat masyarakat semasa PKP yang dilakukan oleh badan bukan kerajaan iaitu Yayasan Petronas. Latar belakang. Yayasan Petronas adalah pertubuhan badan bukan kerajaan yang ditubuhkan oleh Petronas pada 1 Mac 2019. Matlamat penubuhan Yayasan Petronas ialah bagi memberi kesan yang lebih luas dan lebih mendalam terhadap aktiviti tanggungjawab sosial korporat merentas masyarakat di Malaysia. Selain itu, misi untuk meningkatkan mutu kualiti hidup dan kesan sosioekonomi untuk seluruh komuniti di Malaysia.
Dengan penularan wabak COVID-19 ini, Yayasan Petronas banyak memberikan sumbangan dan bantuan terhadap hospital, kaki tangan petugas kesihatan dan golongan awam yang memerlukan. Seterusnya, gambar aktiviti. Gambar yang pertama, memberi sumbangan katil ICU untuk keperluan rawatan pesakit COVID-19 di hospital. Gambar kedua, petugas Barisan Harapan Kesihatan menerima sumbangan daripada Petronas. Sumber MSTAR. Seterusnya, tarikh, masa aktiviti dan hari. Pada 23 Mac 2020, Yayasan Petronas telah mengambil inisiatif menerusi kerjasama jangka panjang untuk sumbangan mega bagi memerangi COVID-19. Sumbangan tersebut merupakan peralatan dan bekalan perubatan berjumlah RM20 juta kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dan Agensi Pengurusan Bencana Negara. Ketua Pegawai Eksekutif YP, Rita Osman berkata terdapat keperluan ketika ini oleh pihak hospital dalam membendung penularan wabak COVID-19 dari segi bekalan dan kemudahan perubatan. Yayasan Petronas juga telah merupakan golongan yang memerlukan. Pada 4 Mei 2020, Yayasan Petronas dengan kerjasama Petronas Dagangan Berhad PDB memerlukan lagi usaha meringankan beban rakyat dengan melancarkan program sentuhan kasih untuk memberi sumbangan kepada 5,000 keluarga daripada golongan yang kurang berkemampuan di seluruh Malaysia. Seterusnya, sasaran. Akibat penyebaran wabak COVID-19 ini yang telah meragut nyawa di seluruh dunia dan bukan sahaja di Malaysia, hospital-hospital dan kaki perubatan petugas kesihatan mengalami masalah kekurangan peralatan dan perubatan bagi menampung jumlah pesakit akibat wabak COVID-19. Jadi, sasaran Yayasan Petronas ialah memberi sumbangan dan mengagihkan keperluan tersebut kepada hospital awam dan petugas barisan hadapan penjagaan kesihatan. Selain itu, Yayasan Petronas juga mempunyai sasaran terhadap golongan awam yang memerlukan dengan melancarkan program sentuhan kasih bagi memberi sumbangan seperti keperluan asas dan Petronas Gift Card. Seterusnya, jenis sumbangan. Yayasan Petronas telah memberi sumbangan dari segi peralatan untuk keperluan hospital dan perubatan seperti katil ICU, ventilator, kamera pengibas suhu, termometer digital, kit pengujian virus, topeng muka dan peralatan perlindungan peribadi PPE untuk kegunaan hospital dan pusat kuarantin bagi memerangi pandemik COVID-19. Selain itu, sebanyak RM1 juta telah diperuntukkan di bawah program sentuhan kasih yang diberikan kepada golongan khas yang memerlukan. Bantuan ini juga akan disalurkan kepada golongan kurang berkemampuan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM di seluruh negara. Kaki tangan Petronas bersama-sama menyumbangkan sejumlah RM6.4 juta melalui inisiatif caruman gaji sukarela untuk disalurkan ke tabung COVID-19 di bawah Agensi Pengurusan Bencana Negara ADMA. Seterusnya, rumusan. Petronas sentiasa memberikan sokongan terhadap usaha menangani krisis bencana dalam dan luar negara sejak beberapa tahun lalu. Usaha ini termasuk menghulurkan bantuan semasa dan pasca bencana bagi meringankan beban mangsa. Sementara itu, pihak NADMA berterima kasih kepada Petronas di atas komitmen dan sokongan yang diberikan dalam usaha menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas Tan Sri Wan Zulkifli Wan Arifin berkata kejayaan dalam mengatasi pandemik ini memerlukan semua pihak, termasuk mereka yang tidak bertarung di barisan hadapan untuk menunjukkan semangat keberanian, belas kasihan dan sifat murah hati kepada masyarakat. Seterusnya,
Badan Bukan Kerajaan Imam Respon dan Relief Team, IMARET. Singkatannya ialah IMARET. 5.1 latar belakang. Pasukan Tindakan dan Bantuan Persatuan Perubatan Islam Malaysia IMARET adalah pasukan yang dikuasakan oleh Persatuan Perubatan Islam. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang Badan Bukan Kerajaan Imam Respon and Relief Team, IMARET. 5.1 latar belakang. Pasukan Tindakan dan Bantuan Persatuan Perubatan Islam Malaysia IMARET adalah pasukan yang dikuasakan oleh Persatuan Perubatan Islam Malaysia IMAM yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada sebarang bencana dan juga bantuan untuk masyarakat yang terpinggir. Sejajar dengan wabak COVID-19 yang meningkat naik, IMARET telah memulakan beberapa operasi dan misi dalam memerangi wabak virus tersebut. Dengan ini, IMARET telah menggiatkan usaha dengan menggerakkan sukarelawan di kawasan yang memerlukan bantuan barisan hadapan yang berdikasi dan prihatin. Selain itu, menyediakan bantuan keperluan isi rumah dan peralatan perubatan yang sangat diperlukan. Kami juga memainkan peranan besar untuk menghubungi komuniti keluarga yang menghadapi masalah kuarantin untuk mengenal pasti keadaan semasa. Seterusnya, ini adalah merupakan gambar aktiviti yang telah dilaksanakan oleh NGO ini yang telah saya dapati di Facebook, di halaman sosial dan di Google. 5.3 tarikh hari masa dan aktiviti. Sehingga 31 Mac 2020, sambutan daripada orang ramai adalah benar-benar luar biasa. Hampir 2.5 juta telah dijana melalui sumbangan melalui pelbagai medan. Sejumlah RM1.6 juta telah dibelanjakan untuk membeli dan mengedar peralatan dan kelengkapan perubatan penting, termasuk lebih daripada 50,000 unit sebagai pelbagai PPE. Pada hari Selasa bertarikh 9 September 2020, IMARET membantu bantuan sukarelawan berjaya mengagihkan 490 PPE dan juga 500 keping apron yang dihasilkan melalui kerjasama dengan Moda Malaysia kepada Wakil Jabatan Pediatrik di Hospital Sultanah Bahia di Alor-Star, Kedah. Pengagihan tersebut selesai dengan jayanya sekitar jam 6.40 petang pada hari Khamis bertarikh 11 September 2020. Sebanyak 110 keping pelitup muka jenis N95 berjaya diagihkan kepada Hospital Bau Sarawak. Lebih manis lagi, sumbangan ini telah diberikan sendiri oleh Esko IMARET dari Dr. Tuan Zamani. Majlis penyerahan bantuan berakhir sekitar 1.26 tengah hari. Pada hari Selasa bertarikh 4 Ogos 2020, beberapa kemah konopi dan kipas ini telah diedarkan kepada beberapa klinik awan sekitar Selangor. Seterusnya, 5.4 sasaran. Sebagai sebahagian daripada inisiatif asal IMARET, mereka bekerjasama dengan Moda dan Fashion Valid malah telah menjangkaui komitmen mereka untuk membekalkan barangan PPE dengan bantuan dana yang diperoleh. Sumbangan daripada syarikat NGO dan individu untuk mewujudkan matlamat secara bersama-sama. Terdahulu, IMARET telah menetapkan sasaran untuk mencapai misi mereka menghasilkan suit PPE sekurang-kurangnya 100,000 menjelang Mei 2020 dan terbukti menerusi usaha semua ahlinya yang terdiri daripada sejumlah nama-nama besar pereka fashion antaranya Zovian Mandaji, Paul Hoy, Justin Yap, Jimmy Lim dan ramai lagi ia berjaya disempurnakan. Pihak IMARET bersyukur kerana kami menerima maklum balas yang positif daripada doktor, jururawat dan pekerja kesihatan atas manfaat yang diterima daripada usaha kami. Bukan itu sahaja, IMARET juga telah melancarkan kempen bantuan COVID-19 #kerana kita bersaudara untuk Indonesia yang masih bergelut dengan wabak COVID-19. Okey, ini adalah merupakan jenis sumbangan yang telah diberikan kepada frontliners juga kepada rakyat yang terlibat dalam dan terjejas di dalam COVID-19 ini. Antaranya ialah penyerahan peralatan perubatan penting iaitu ventilator, mesin ultrasound mudah alih, peralatan perlindungan peribadi PPE kepada beberapa hospital di Malaysia, menilai keperluan dari hospital serta klinik-klinik
Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah menghantar sukarelawan ke pelbagai pusat pemeriksaan pengedaran beg prihatin Emirates yang terdiri daripada bangku makanan kering dan kit kebersihan untuk komuniti B40 dan pelarian, menjadikan senarai penerima dan rangkaian rapat pasukan Emirates dengan pesuruh jaya tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian UNHCR. Okey, rumusan. Secara tuntasnya, Imam Response and Relief Team adalah sebuah pasukan di bawah payungan Persatuan Perubatan Islam Malaysia IMAM yang memberikan bantuan kemanusiaan serta program jangkauan kepada masyarakat tertinggi di dalam dan di luar negara. Pihak Emirates ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak, orang awam yang menderma, syarikat-syarikat, NGO, media serta selebriti dan influencer media sosial yang telah menunjukkan sikap dermawan melalui sumbangan wang dan juga dari segi menjana publicity untuk mengumpul dana serta usaha dalam meningkatkan kesedaran untuk menyokong frontliners perubatan di dalam situasi yang sangat genting ini. Kami berharap sokongan kepada Emirates dan kolaborator kami akan berterusan dalam usaha kami untuk memerangi COVID-19 untuk keselamatan negara kita. #Demi Negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang khidmat masyarakat yang dilakukan oleh Badan Bukan Kerajaan iaitu MITWIDMAI semasa PKP. Latar belakang, MITWIDMAI adalah organisasi berkaitan dengan perubatan dan salah satu badan bukan kerajaan yang telah ditubuhkan pada 10 Januari 2016 oleh Dr. Khairul Amin. Matlamat penubuhan MITWIDMAI adalah memberi informasi kesihatan kepada masyarakat di aplikasi Twitter. Selain itu, mereka juga telah menjadi salah satu mengumpul dana dan memberi sumbangan serta sokongan moral kepada semua petugas Barisan Harapan. Pada 23 Mac 2020, MITWIDMAI telah melancarkan tabung COVID-19 bertujuan untuk memberi bantuan dan sokongan kepada semua Barisan Harapan negara seperti petugas hospital dan pasukan keselamatan yang memerlukan bantuan segera. Seterusnya, gambar aktiviti. Gambar aktiviti yang pertama pada 2 Jun 2020, Tima Apps di bawah projek khas tabung #COVID-19 MTM. Gambar kedua pada 19 Mei 2020, projek kerjasama ILKBS untuk tabung #COVID-19 MTM. Sumber daripada MITWIDMAI Twitter. Seterusnya, tarikh, hari dan masa aktiviti. Pada 23 Mac 2020, MITWIDMAI telah melancarkan tabung COVID-19 yang bertujuan untuk membantu para Barisan Harapan. Mereka juga telah menyediakan tudung khas untuk petugas Barisan Harapan untuk mengelakkan mereka terjangkiti oleh COVID-19. Seterusnya, mereka juga menyumbang personal protective equipment PPE seperti isolation gown, 3-ply mask, boot cover, head cover and face shield kepada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kegunaan petugas Barisan Harapan. Seterusnya, sasaran. MITWIDMAI memfokuskan sumbangan mereka kepada petugas Barisan Harapan. Hal ini kerana mereka adalah organisasi yang berkaitan dengan kesihatan dan sokongan moral. Tabung COVID-19 MITWIDMAI digunakan untuk menghasilkan personal protective equipment PPE untuk digunakan oleh petugas Barisan Harapan. Mereka juga berganding bahu dengan badan bukan kerajaan yang lain untuk memastikan sumbangan yang diberikan dapat meringankan beban yang dirasakan oleh petugas Barisan Harapan. Seterusnya, jenis sumbangan. MITWIDMAI memberi sumbangan kebanyakan untuk kegunaan para petugas Barisan Harapan dan mereka juga telah mendermakan 8,000 tudung untuk petugas di seluruh negara. Projek tudung daripada MITWIDMAI bertujuan untuk melindungi para
para petugas barisan hadapan daripada risiko mendapat jangkitan COVID-19. Selain itu, mereka juga telah menyediakan khemah dan aircon untuk para petugas barisan hadapan kerana memakai pakaian PPE amatlah panas. Seterusnya, Midway Mai juga telah menyumbangkan tudung keselamatan dari segi personal protective equipment PPE untuk digunapakai oleh petugas barisan hadapan. Seterusnya, rumusan. Kesimpulannya, Midway Mai adalah salah satu badan bukan kerajaan yang memberikan perkongsian tentang kesihatan untuk masyarakat. Selain itu, mereka juga memberi sokongan moral dan fizikal terhadap individu yang memerlukan sokongan sekewajarnya. Namun begitu, dengan adanya organisasi dan bantuan yang dihulukan kepada petugas barisan hadapan, kita dapatlah meringankan beban yang dirasai oleh petugas barisan hadapan. Tubuhan bukan kerajaan Mercy Malaysia. Latar belakang, Mercy Malaysia telah diasaskan oleh Dr. Jemilah Mahmud pada tahun 1999 sebagai tindak balas kepada konflik di Kosovo. Memandangkan tiada pertubuhan yang sedia ada yang boleh menerima beliau sebagai seorang sukarela untuk memberikan perkhidmatan perubatan di sana, beliau dan sekumpulan rakan-rakan mendaftar Mercy Malaysia dengan pendaftar pertubuhan dengan objektif untuk memberi bantuan perubatan. Mercy Malaysia adalah sebuah organisasi bukan untung yang memberi bantuan perubatan, pembangunan kesihatan dan pengurangan risiko bencana yang mampan untuk masyarakat yang memerlukan dalam situasi krisis dan bukan krisis. Sebagai sebuah pertubuhan bukan keuntungan, Mercy Malaysia bergantung semata-mata kepada pembiayaan dan sumbangan daripada organisasi individu yang murah hati untuk meneruskan perkhidmatan mereka untuk memberi bantuan kemanusiaan kepada penerima sama ada di Malaysia dan luar negara. Gambar aktiviti. Pada 18 Mac 2020 yang lalu, Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia iaitu Mercy Malaysia menggerakkan sukarelawannya di Sabah susulan penularan pandemik COVID-19 di negeri itu bagi membantu klinik kesihatan setempat. Dalam satu kenyataannya, Mercy Malaysia berkata pihaknya merancang untuk menjalankan 1,200 ujian saringan COVID-19 di Lahad Datu serta menyediakan kit kebersihan dan pek makanan kepada komuniti yang terjejas. Dengan penularan pandemik itu, Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia iaitu Mercy Malaysia membelanjakan RM4.9 juta bagi menambah bekalan pakaian pelindungan diri PPE untuk kegunaan petugas barisan hadapan, khususnya kaki tangan hospital dan klinik yang sedia berusaha membendung penularan COVID-19. Presidennya Datuk Dr. Ahmad Faizal Firdaus berkata sebanyak 10,000 PPE telah diserahkan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Datuk Seri Dr. Chen Chow di Putrajaya pada Rabu. Sasaran. Golongan sasaran Persatuan Mercy Malaysia ialah golongan barisan hadapan seperti para doktor dan jururawat yang memerlukan bantuan PPE yang kehabisan kerana kekangan pandemik ini. Mereka juga menyasarkan golongan warga asing yang tidak mempunyai dokumen diri yang sah untuk menjalani ujian saringan COVID-19 secara percuma. Modus operandinya adalah untuk membendung masalah kes COVID-19 yang meningkat secara mendadak dalam golongan asing ini. Selain itu, mereka juga memfokuskan golongan barisan hadapan di Sabah dengan menghantar sukarelawan untuk membantu mereka di sana. Jenis sumbangan. Mercy Malaysia mengagihkan lebih 19.5 juta bantuan perubatan termasuk kelengkapan perubatan dan peralatan pelindungan diri PPE. Sehingga 31 Mac lalu, Mercy Malaysia antara lain mengagihkan lebih 173,000 penutup hidung dan mulut, face mask, face shield 4,120 set, pek makanan iaitu 10,664 set, hand sanitizer 5,018 unit, kit hygiene 18,821 set, intubation box 9, gown isolation 2,100, glove medical 125,000, mesin jahit 12 set, penutup kasut 1,960, termometer 58 dan suit Tyvek 5,405 set. Mercy Malaysia menggerakkan sukarelawannya di Sabah susulan penularan pandemik coronavirus COVID-19 di negeri itu bagi membantu klinik kesihatan setempat.
Rumusan. Secara umumnya, Mercy Malaysia merupakan persatuan bukan kerajaan yang optimis dalam membantu barisan hadapan serta golongan yang amat memerlukan sewaktu pandemik ini. Bantuan diberikan telah memberikan impak yang positif dalam masyarakat dalam membendung kes COVID-19 daripada mencapai angka yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, Mercy Malaysia sangat peka dan mengambil inisiatif untuk menghantar pelbagai jenis bantuan sebagai tanda sokongan mereka kepada barisan hadapan dan juga rakyat Malaysia yang terjejas teruk. Seterusnya adalah badan bukan kerajaan. Saya memilih Pertubuhan Ikram Malaysia. Ikram ialah sebuah pertubuhan Islam bukan kerajaan Malaysia dan ditubuhkan pada 22 Oktober 2009. Ikram ialah pertubuhan dakwah, tarbiyah dan kebajikan yang prihatin terhadap urusan-urusan kehidupan masyarakat umum sejajar dengan ajaran dan cara hidup Islam. Ia juga berusaha untuk menegakkan syariat Islam di Malaysia sebagai rahmat kepada seluruh alam. Selain itu, Pertubuhan Ikram Malaysia juga menjadi salah satu pengumpul dana dan telah mewujudkan tabung bantuan COVID-19. Bantuan kepada golongan B40 yang terkesan pendapat akibat krisis COVID-19 dan golongan yang memerlukan. Ikram juga telah bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk memberi bantuan dan mengurangkan beban barisan hadapan frontline. Ini merupakan gambar aktiviti Ikram. Gambar pertama adalah laporan keseluruhan jumlah agihan yang telah disumbangkan dan gambar kedua adalah barang sumbangan yang telah diedarkan di Taman Melawati. Salah satunya adalah seperti beras, kicap, sos, tepung dan gula. Seterusnya adalah tarikh hari masa aktiviti. Pada 12 April 2020, hari Ahad, Yayasan Ikram Malaysia yang lebih dikenali sebagai iBantu telah berjaya mengagih bantuan dalam pelbagai bentuk ke seluruh negara berjumlah 522,560 sehingga Ahad 12 April lalu. Ikram Malaysia memberi bantuan makanan kepada barisan hadapan dan juga disediakan pelbagai 8,384 beg yang dibungkus dan dihantar terus ke hospital-hospital berhampiran. Bukan sahaja kepada petugas hadapan, bahkan sejumlah 28,651 beg makanan telah diagihkan kepada mereka yang putus pendapatan dan amat memerlukan. Sasaran Ikram adalah untuk melancarkan tabung bantuan COVID-19 yang dipanggil iBantu untuk memberi sumbangan kepada golongan B40 yang terjejas pendapatan akibat COVID-19. Sumbangan tersebut adalah dalam bentuk makanan asas, kering dan keperluan asas dapur. Pengumpulan hasil sumbangan orang ramai yang menyumbang melalui yayasan ini dan juga gabungan usaha sukarelawan, orang ramai dan ahli-ahli Ikram di seluruh negara yang mempunyai 119 cawangan telah bekerjasama dalam menagih sumbangan kepada barisan hadapan dalam bentuk makanan, pelindung muka, set kelengkapan perlindungan diri dan keperluan asas yang lain di hospital-hospital. Jenis sumbangan Ikram adalah mewujudkan rayuan Ramadan. Tujuannya adalah supaya dapat membantu rakyat Malaysia yang telah putus pendapatan akibat PKP. Yang kedua adalah mewujudkan tabung COVID-19 iBantu. Bagi melancarkan tabung COVID-19 yang dipanggil iBantu, atas tujuan dapat menyalurkan bantuan kepada golongan B40 yang terputus pendapatan akibat wabak COVID-19 yang melanda di Malaysia. Yang ketiga adalah makanan, tudung dan peralatan. Ikram telah menyumbang sebanyak 55 keping pizza kepada barisan hadapan dan juga 2 buah kipas untuk bilik saringan COVID-19 dan bantuan mingguan akan diteruskan di hospital tersebut. Secara ringkasnya, Pertubuhan Ikram Malaysia salah satu badan organisasi bukan kerajaan yang menjaga kebajikan dan prihatin terhadap urusan-urusan kehidupan masyarakat umum, memupuk keadilan masyarakat dan kesejahteraan sosial, bahkan membenteras kejahilan, kemiskinan dan keruntuhan moral dan juga menggalakkan kerja kebajikan tanpa mengira bangsa dan agama. Selain itu, bantuan ini bertujuan untuk membantu golongan yang memerlukan seperti B40 yang tersepit pendapatan mereka akibat tidak dapat bekerja seperti sedia kala disebabkan wabak COVID-19.
Hal ini membuatkan mereka kekurangan sumber makanan dan pendapatan. Bukan itu sahaja, inisiatif ini juga dilakukan bagi menghargai penat lelah dan pengobatan para petugas barisan hadapan serta memastikan bekalan PPE sentiasa mencukupi dalam usaha menangani wabak COVID-19 ini. Hal ini bersesuaian dengan moto Pertubuhan Ikram Malaysia tersebut, ukhuwah teras kegemilangan, dan ini juga merupakan salah satu usaha bagi menyuburkan sikap saling tolong-menolong dalam kalangan masyarakat bagi menjamin keselamatan kesejahteraan rakyat serta negara. Untuk Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan, saya memilih Malaysian Relief Agency iaitu MRA. Okey, bagi latar belakang MRA ialah sebuah organisasi kemanusiaan yang didaftarkan di bawah Akta Pemegang Amanah 1952 dengan objektif utama membantu mereka yang terkena bencana alam atau konflik bersenjata di dalam dan luar negara. Sebagai organisasi bukan untung, semua aktiviti ditaja dan disokong oleh individu dan syarikat yang berkenaan. Pada tahun 2014, MRA mendapat status perundingan khas dari United Nations Economic and Social Council (UN ECOSOC) yang membolehkan MRA mengambil bahagian dalam perbincangan PBB. Pada tahun 2017, MRA diterima sebagai anggota bersekutu Persekutuan Persatuan Perubatan Islam (FIMA). Okey, berikut adalah gambar aktiviti di Sabah. Okey. Pada Oktober 2020, Malaysian Relief Agency Sabah menghulurkan bantuan sokongan sukarelawan membantu Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) melakukan saringan di zon merah di pantai timur negeri berkenaan. Presidennya Dr. Muhammad Daud Sulaiman berkata, pihaknya turut mengedarkan 3,000 pek makanan asas di seluruh Sabah sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB pada awal Oktober lalu. Sehingga hari ini, sukarelawan MRA masih komited bersama KKM membantu melaksanakan saringan dengan menggandakan bilangan operasi dan sukarelawan terbabit. Dalam masa sama, MRA Sabah juga melaksanakan beberapa program bukan perubatan membabitkan bantuan kepada mereka terjejas dengan situasi PKPB yang dilaksanakan di seluruh negeri bermula 13 Oktober lalu. Dr. Muhammad Daud berkata, MRA Sabah menerima sumbangan daripada beberapa agensi dan bantuan ini diterbangkan dari Kuala Lumpur menggunakan penerbangan Pus Malaysia Logistik dengan kerjasama Match Health Cluster. Sasaran MRA menyasarkan bantuan perubatan dan barangan keperluan kepada penduduk yang terjejas akibat pandemik ini. Bantuan ini dibahagikan kepada dua kumpulan sasaran iaitu bantuan perubatan khususnya kepada klinik, hospital dan kumpulan petugas perubatan yang menjadi barisan hadapan dan yang kedua kepada golongan asnaf sepanjang tempoh PKP. Bagi melindungi keselamatan petugas perubatan supaya dapat melaksanakan tugas dengan berkesan, MRA menyumbang 115,950 penutup muka dan hidung, 12,320 pelindung muka, 1,630 suit pakaian alat keselamatan diri, 1,400 penutup kepala, 140 liter cecair disinfektan dan 15 unit pengesan suhu kepada klinik dan hospital yang memerlukan. MRA juga menyediakan 11,123 pek sarapan pagi dan tengah hari kepada petugas, manakala 1,540 pek makanan tenaga bagi keperluan mereka sepanjang PKP. Bantuan ini bertujuan untuk mengurangkan bebanan tugas di samping mendatangkan keceriaan kepada barisan hadapan kita. Jenis sumbangan, MRA Sabah mengagihkan sumbangan perubatan seperti keperluan peralatan perlindungan diri PPE, alat oksigen concentrator dan keperluan lain berjumlah 740,000. Hasil
sumbangan daripada beberapa syarikat korporat seperti DH dan Mr. DIY. Bantuan logistik oleh Pos Malaysia membawa peralatan PPE dan perubatan melalui penerbangan kargo yang digerakkan hampir setiap minggu sejak pertengahan Oktober lalu. MRA turut bekerjasama dengan Persatuan Jantung Kebangsaan Malaysia NHAM dengan bantuan logistik bersama dengan pihak Pos Malaysia melalui penghantaran 4 mesin pernafasan HFNC RVO2 bernilai RM90,000 kepada Hospital Queen Elizabeth II Kota Kinabalu. Setakat ini, MRA Sabah berjaya mengumpul sebanyak RM100,000 hasil sumbangan orang ramai dan mensasarkan pengumpulan dana keseluruhan sebanyak RM300,000 selain daripada barang sumbangan menjelang November. MRA Sabah membuka 5 pusat operasi COVID-19 di Tawau, Beaufort, Kota Kinabalu, Sandakan dan Labuan untuk penghantaran bantuan. Sebagai rumusan, MRA merupakan agensi badan bukan kerajaan yang membantu meringankan beban rakyat yang mengalami kesusahan ketika pandemik ini. MRA juga membantu Barisan Hadapan dengan memberi bantuan perubatan dan membuka pusat operasi untuk memudahkan mereka. Usaha murni ini harus dicontohi oleh rakyat Malaysia bagi menghargai pengorbanan para pejuang Barisan Hadapan. Seterusnya, saya memilih Persatuan Badan Bukan Kerajaan Muslim Volunteer Malaysia. Latar belakangnya ialah Pertubuhan Sukarelawan Muslim Malaysia atau dikenali sebagai Muslim Volunteer Malaysia MVM adalah pertubuhan bukan kerajaan yang telah didaftarkan pada 30 Disember 2014 dan mempunyai lebih 50,000 sukarelawan di Malaysia dengan jumlah umur 18 hingga 24 tahun. Pada 2016, MVM telah tersenarai dalam 5 pertubuhan bukan kerajaan terbaik di Malaysia oleh pihak IM4U semasa Volunteer Malaysia Awards 2016 Anugerah Perdana Menteri. Berikut adalah gambar aktiviti. Okey, pada 12 Ogos lalu, 6 tenaga kerja dari MVM dengan kerjasama 5 dari Clean Hero bergerak ke 2 lokasi sasaran di sekitar Selangor. Bagi lokasi pertama di Masjid Karya Kampung Licin Hulu, Semenyih, program dimulakan kira-kira 10.30 pagi dengan sesi taklimat mengenai sanitasi dan pembersihan. Kerja-kerja sanitasi oleh 11 tenaga kerja ini turut dibantu dan dipantau oleh 3 orang ahli jawatankuasa masjid tersebut. Bagaikan petugas Barisan Hadapan atau lebih umum disebut frontliner, kru Clean Hero memulakan tugas mereka dengan menyarung lengkap alat perlindungan diri PPE ke tubuh masing-masing. Proses sanitasi dimulakan dengan wiping, iaitu mengelap di tempat-tempat yang tinggi risiko perebakan kuman, iaitu tombol pintu, meja, suis, mimbar serta di sekitarnya. Selesai disanitasi, proses seterusnya adalah misting, iaitu semburan cecair ke dinding, perpaidani saf dan seluruh kawasan terlibat. MVM telah menerima beberapa panggilan kecemasan dari rakan NGO dan agensi kerajaan untuk sama-sama mengumpul dana bagi menyediakan bantuan perubatan, keperluan hospital, barangan asas dapur asnaf dan B40 yang kesempitan pada waktu genting yang melanda negara kita hari ini. Atas rasa tanggungjawab dan kemanusiaan, MVM bekerjasama dengan Halaman Nurani Sdn Bhd, Imaret dan Majlis Belia Malaysia bagi kempen COVID-19 Relief for Unsung Heroes and the Needy. Okey, jenis sumbangannya menyalurkan RM92,816 dalam bentuk pek makanan, barangan keperluan asas dan pek kebersihan kepada keluarga asnaf, kelompok B40 dan petugas barisan depan COVID-19. Ini termasuk 300 pek makanan setiap hari dengan kekerapan 3 kali sehari kepada petugas perubatan di Hospital Sungai Buloh. Menu terkini adalah nasi kerabu. MVM akan meneruskan kempen itu untuk
untuk membantu kelompok memerlukan termasuk individu, keluarga, pusat kebajikan dan pendidikan yang memerlukan bantuan. Kesimpulannya, peranan MVM adalah untuk mewujudkan masyarakat yang prihatin di mana tanggungjawab sosial dilaksanakan dan masyarakat bersatu meringankan penderitaan golongan yang memerlukan. MVM membantu meringankan beban masyarakat dengan membantu golongan yang kurang berkemampuan, terutama sekali kepada barisan hadapan negara yang bertukus lumus memerangi wabak COVID-19 yang sedang melanda Malaysia sekarang dan membantu golongan yang kurang berkemampuan. Sekian, terima kasih. COVID-19. Desakan demi desakan dalam mengawal wabak untuk mencegah keruntuhan sistem penjagaan kesihatan memaksa pemerintah mengenakan tindakan yang lebih ketat. Perdana Menteri Malaysia mengumumkan lockdown yang disebut sebagai Perintah Kawalan Pergerakan MCO pada 16 Mac 2020. MCO pertama iaitu MCO 1 bermula pada 18 Mac hingga 31 Mac 2020. Kemudian diteruskan selama 2 minggu lagi, iaitu MCO 2 sehingga 14 April 2020. Semasa MCO, semua universiti, sekolah, tempat keagamaan dan sektor yang tidak penting ditutup. Perjalanan antara negeri tidak dibenarkan melainkan dengan alasan yang sah. Hanya ketua keluarga yang dibenarkan membeli barangan runcit dalam radius 10 km. Polis dan tentera bekerjasama dalam mengkoordinasikan dan memantau pergerakan orang. Tindakan tegas ini bukan tanpa kos kepada masyarakat. Ia mempunyai gangguan sosial dan ekonomi yang besar. Ketidakpastian yang berkaitan dengan wabak itu juga menimbulkan kegelisahan walaupun keputusan untuk melaksanakan MCO dapat diterima oleh banyak orang memandangkan wabak korban jiwa. Tetapi persoalannya adalah berapa banyak minggu diperlukan. Satu kajian menunjukkan jika kita mengangkat langkah penekanan terlalu awal, wabak besar mungkin berulang. Sebaliknya, jika langkah itu berlaku terlalu lama, sosial, ekonomi dan kesan psikologi akan menjadi besar. Kira-kira sederhana, jumlah kes yang disahkan boleh menjadi petunjuk mengelirukan wabak ini. Lintasan jika jumlah ini dibatasi oleh masalah dalam akses kerawatan atau kemacetan dalam ujian makmal. Atau sekiranya hanya pesakit yang mengalami gejala yang diuji, di sinilah pemodelan ramalan dapat membantu berkuasa dan membuat keputusan. Ramalan berdasarkan model dapat membantu pembuat dasar membuat keputusan yang betul dan tepat pada masanya, walaupun dengan ketidakpastian mengenai COVID-19.